عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Lalu dia bersabda, wahai budak, sesungguhnya aku ingin ajarkan kepadamu beberapa kalimah. Peliharalah Allah, nasya Allah memeliharamu. Peliharalah Allah, engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah daripada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya satu umat yang ramai, kalau berhimpun untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu perkara, nescaya mereka tidak boleh memberi manfaat kepadamu malaikat sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah kepadamu. Dan sekiranya mereka berhimpun untuk memberi mudarat kepadamu dengan sesuatu perkara, sesungguhnya mereka tidak boleh memberi mudarat kepadamu sedikit pun, malaikat sesuatu yang telah ditulis oleh Allah ke atasmu. Diangkat segala kalam, dikeringkan segala jawab. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadis hasan lagi sahih. Dan mengikut riwayat yang lain dari At-Tirmizi, peliharalah Allah, engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Kenalah Allah di masa senang, nescaya Allah mengenalimu di masa susah. Kenalah Allah, ketahuilah, sesungguhnya apa yang tidak mengenaimu, apa yang tidak mengenai sasaran kepadamu, ya tidak mengenaimu, tidak akan mengenaimu sekali-sekali. Dan apa yang mengenaimu tidak akan tersasar dan tersisih daripadamu. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan bersama dengan kesabaran, kelapangan bersama dengan kesempitan. Sesungguhnya kepayahan itu akan diikuti dengan kemudahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitulah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Seorang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas pak saudara dia walaupun masuk Islam ketika pembukaan Mekah, tetapi dialah yang sentiasa menjaga Nabi SAW dalam keadaan dia sebelum Islam sehingga dia masuk Islam. Pak saudara yang hidup sehingga selepas Nabi wafat. Lepas Nabi wafat dia hidup lagi, zaman Sayyidina Abu Bakar dia hidup lagi. Sehingga Sayyidina Umar menyebut namanya ketika sembahyang istisqa. Sayyidina Umar sembahyang istisqa, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dulu kami bertawassul dengan nabimu. Sekarang nabimu sudah wafat, tidak ada lagi. Maka kami bertawassul dengan Abbas, pak saudara nabimu wahai Allah, turunlah hujan. Sayyidina Umar bertawassul dengan Abbas ketika sembahyang istisqa. Jadi Abdullah ni anak kepada Abbas.
dilahirkan ketika Nabi di Mekah, dikepung di Syi'ab Ali, dikepung oleh orang-orang kafir. Orang kafir buat perjanjian untuk memula Nabi. Sahabat-sahabat yang iaitulah mereka yang masuk Islam bersama dengan Nabi, memula keluarga Nabi termasuk Abbas yang menyokong Nabi, termasuk yang tak Islam sokong Nabi di pulau, tak dijual beli, tak dinikah kahwin dan segalanya. Sehingga Nabi beberapa tahun berkurung, dikepung, makan daun kayu dalam keadaan kelaparan. Di masa inilah Abdullah dilahirkan. Lalu Abbas bawa anak dia dan hulu kepada Nabi SAW, dan Nabi riba, dan Nabi mendoakan Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma alimhu kitab, ya Allah berilah ilmu berkenaan dengan kitab, berkenaan dengan Quran. Maka Abdullah bin Abbas menjadi seorang sahabat yang alim dengan berkat doa Nabi SAW. Dia menceritakan dalam hadis ini, pada masa dia masih budak lagi, dia ikut Nabi. Nabi gendong dia, duduk di belakang. Tak disebut naik unta ke, naik keldai ke, ataupun naik kuda. Nabi letak di belakang, gendong dia. Satu hari, Nabi gendong dia. Lalu Nabi bersabda, wahai budak, aku nak ajar kepadamu beberapa kalimah. Jaga baik-baik, ini kalimah yang aku nak ajar padamu. Pelihara baik-baik. Peliharalah Allah. Allah Ta'ala memeliharamu. Mana pelihara Allah ini? Pelihara perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikut suruhan dia, tinggal larangan dia. Itu makna pelihara Allah Ta'ala. Pelihara agama dia. Jaga agama dia. Ikut perintah dia. Nasaya Allah memeliharamu. Allah Ta'ala akan jagamu. Jagalah agama Allah. Allah berada di hadapanmu. Makna berada di hadapan ini, Allah sentiasa memeliharamu macam duduk di hadapanmu. Padahal Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Tak bertempat macam makhluk Allah Ta'ala ni. Ada dalam hadis pula, Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi anzal wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini di antara Nabi doa ketika nak tidur. Wahai Tuhanku, aku jadikanmu di belakangku. Aku jadikanmu di belakang di hadapanku. Aku jadikanmu di belakangku. Depan, belakang, kiri, kanan, semuanya Allah Ta'ala memelihara. Ada hadis mengatakan demikian. Hadis ni pula mengatakan, kalau mu pelihara Allah, Allah Ta'ala duduk di hadapanmu. Makna memeliharamu. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti, tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Bukan macam benda ada cokoh di hadapan. Maknanya Allah Ta'ala memeliharamu. Pemeliharaan Allah sentiasa berada di hadapanmu. Dan apabila kamu meminta, mintalah daripada Allah. Bila minta dengan Allah. Jangan minta dengan orang lain. Minta sesuatu. Pergantungan kepada Allah Ta'ala. Bukan makna nak minta akad barang pun suruh Allah akad barang juga. Itu bermakna begitu. Kita suruh Allah Ta'ala jadi hamba kita pula. Bukan kita hamba dia. Maknanya mintalah. Semuanya berharap kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak beri, tak dapatlah kita. Dan apabila engkau minta pertolongan dengan Allah. Jangan minta tolong dengan orang lain. Minta tolong dengan Allah Ta'ala. Dalam seluruh kehidupan kamu. Sesungguhnya, kalau sekiranya satu umat, satu kumpulan manusia yang ramai, berhimpun untuk menolongmu, membantumu, memberi sesuatu manfaat kepadamu, kalau Allah Ta'ala tidak izin, di dalam suratan taqdir, qada dan qadarnya, nescaya perkara itu tidak akan sampai kepadamu. Walaupun seluruh dunia pakak nak pergi kamu belaka, nak tolongmu belaka, ini bukan hakmu, maka tak sampai padamu. Walaupun seluruh dunia duduk pakak nak pergi kamu belaka,
Begitulah sekiranya seluruh umat berhimpun untuk memberi mudarat kepadamu, nak bunuhmu, nak buat jahat, nak sekat rezekimu, nak buat apa terhadapmu, kalau Allah Ta'ala tak izin, benda itu akan sapa kamu juga. Menunjukkan sesuatu adalah daripada Allah. Maka kita kena bertawakal, menyerah pada Allah Ta'ala. Jangan duduk takut kepada manusia. Semua perkara yang berlaku di dalam alam ini adalah mengikut suratan takdir. Setelah ditentukan oleh Allah, rufi'atil aqlam, diangkat segala kalam-kalam yang menulis, wajuffatis suhuf, dikeringkan dakwah, tidak ada tulisan lagi, malaikat penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut kepada dia lah. Dalam berpegang dengan agama ni, jangan takut pada siapa dia. Bergantung dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tentu mudah mati lagi, walaupun seluruh manusia duduk pakat nak bunuhmu belaka, tak matimu. Kalau sekiranya semua manusia pakat nak sekat rezekimu, itu rezekimu mesti sampai padamu juga. Mu kena yakin kepada Allah Ta'ala. Ini pesanan aku, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Mengikut riwayat yang lain, mu jagalah Allah. Allah Ta'ala jagamu. Mu ingat kepada Allah masa senang. Masa senang ingat pada Allah Ta'ala. Masa susah Allah Ta'ala ingat padamu. Maknanya bila masa senang kita ingat pada Allah Ta'ala, bila susah kita doa, doa kita mudah diperkenankan. Ini masa senang dah ingat ke Allah Ta'ala, masa susah mulalah nak mayah hajat. Masa senang tak mayang, susah baru nak semayang, suruh orang semayah hajat, suruh macam-macam. Macam mana orang macam ni? Mestilah masa senang ingat pada Allah Ta'ala, sembah Allah Ta'ala, ikut perintah dia. Barulah masa susah Allah Ta'ala akan menolong kita dalam kesusahan itu. Ataupun Allah Ta'ala nak tentukan kita mati, Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Terus berada di sisi Allah Ta'ala. Ketahuilah, sesuatu yang tidak mengenaimu, sesuatu yang mengenaimu, sesuatu yang akan menimpamu, tidak ada siapa yang boleh sekat. Mesti siapa kena padamu. Tak ada siapa yang boleh sekat, mesti kena padamu. Sesuatu yang tak kena padamu, orang halang, kenamu juga. Kenamu juga. Sesuatu kemalangan. Kita nak naik nak naik kapal terbang, Allah Ta'ala tentukan kita tak termasuk dalam orang yang ditimpa kemalangan itu. Tak jadi, tinggal di tinggal di kapal terbang. Ini dia. Sesuatu yang kena pada kita. Kita hunggar ada hari lagi. Maka kena timpalah. Itulah suratan yang ditetapkan oleh Allah. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah berlaku dengan sabar. Dengan sabar. Allah Ta'ala menolong perjuangan dia dengan syarat orang yang berjuang itu sabar. Kemenangan tidak berlaku dengan percuma. Kerana Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang-orang yang berjuang untuk menegakkan Islam. Maka orang yang berjuang diuji oleh Allah. Diuji dengan kesusahan, diuji dengan kematian. Ada yang mati, ada yang susah, ada yang kena zalim. Sehingga beberapa tahun, puluh tahun, Nabi Nuh alaihi salam memakan masa 950 tahun. Allah Ta'ala panjangkan umur Nabi Nuh sehingga 1000 tahun. Berjuang 950 tahun, barulah Allah Ta'ala beri kemenangan. Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa kemenangan berlaku dengan sabar. Sabar sehingga 950 tahun. Sesungguhnya kelepasan itu bersama dengan kesempitan. Allah Ta'ala beri kelepasan kepada kita dengan ada kesusahan dulu, split. Lepas tu bawalah ada kelapangan. Sesungguhnya selepas payah mesti ada mudah. Bila kita menghadapi sesuatu yang payah, payah macam-macam. Payah nak dapat rezeki, payah nak dapat satu benda. Orang belajar, payah belajar. Payah itu, payah ni. Nak belajar, payah. Payahlah nak ingat, payah tu, payah ni. Menghadapi kepayahan,
Lepas tu Allah Ta'ala beri kemudahan selepas daripadanya. Mengapa Allah Ta'ala buat begitu? Tujuannya Allah Ta'ala nak beri pahala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini sebab itu kita kena sedar semua perkara yang berlaku pada kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya hadis yang berikut,